Untuk soal jawab sudah cukup. Sambungan perbahasan ke atas masalah yang telah dicadangkan pada 14 April 2014. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan Dewan ini ialah bahawa kami ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah melahirkan rasa terima kasih kepada Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri atas ucapan dasar kerajaan yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri pada hari Khamis bersamaan dengan 10 hari bulan 2014. Perbahasan disambung semula. Ada ahli-ahli yang hendak berucap? Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberikan saya peluang pada hari ini walaupun hari-hari saya berdiri. Kita ikut peraturan. Saya ingin ucapkan terima kasih dan juga pada ucapan Tuan Yang Terutama baru-baru ini. Pihak saya memang akan memberi kerjasama dan di mana yang betul, tapi bila mana kerajaan tidak betul, saya akan menegur. Tuan Speaker, selain perkara yang disentuh oleh Tuan Yang Terutama, saya rasa masih banyak lagi perkara-perkara dan isu-isu yang perlu kita ambil kira. Perlu diambil kira oleh kerajaan. Antaranya isu kemiskinan. Kerana walaupun ada perubahan yang positif, penurunan dari segi kadar kemiskinan, tetapi negeri Sabah masih lagi mempunyai kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia. Patutkah negeri kita yang kaya dari segi banyak sumber, minyak, kayu balak, kelapa sawit, Gunung Kinabalu, tapi rakyatnya miskin? Jadi di manakah perginya kekayaan negeri Sabah? Tahun lalu saja, tahun lalu 2013, hasil minyak negeri Sabah tidak kurang daripada 28 bilion. Pungutan cukai. Penjelasan. Yang berhormat, Mereka ahli yang hormat minta laluan. Minta jalan tidak. Penjelasan boleh. Terima kasih. Oke, yang hormat Bingkor, teruskan. Hasil cukai mengikut apa yang saya Tuan Presiden baca. penjelasan. Minta Yang penjelasan. hormat, penjelasan. Penjelasan. Okey. Saya minta penerangan lanjut. You punya apa ni statement ada yang berhormat tu very sweeping statement. Tapi rakyatnya miskin. Seolah-olah semua ini Sabah ni rakyat ni, masuk kita ni miskin semua. Rakyatnya miskin. Iya, rakyatnya miskin. Itu patut Tuan Speaker withdraw that statement lah. Not very good statement. Rakyatnya miskin. Semua ni papa ke dana di Sabah. Wahai generasi muda negara Sabah, Haji Yahya Husin mengkhianat kepada bangsa negara Sabah, berusaha untuk menafikan kebenaran ini. Dia tidak faham apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan. Di sini, seorang bekas pengasas UMNO Sabah sendiri sudah mengaku, yaitu Datuk Karim Kani, mengakui kesahihan laporan pemantauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia bahawa Sabah dikategori sebagai negeri paling miskin. Sudahlah, negara diturun menjadi negeri, sekarang menjadi termiskin lagi di Malaysia. Laporan berkenaan menyebut Sabah yang mewakili 10% penduduk Malaysia mempunyai 40% daripada rakyatnya di kategori miskin. Sehubungan itu, Karim juga telah menyanggah kenyataan unit perancang ekonomi Sabah
yang menafikan laporan berkenaan. Tengoklah, ini kap pemimpin yang kamu pilih untuk memimpin Sabah. Patutlah Sabah jahanam saja disebabkan penjahanam memerintah negara Sabah. Pastikan Piario 14 OMNO disingkirkan. Teruskan. Terima kasih. Memang rakyatnya miskin kalau dibandingkan dengan kekayaan negeri Sabah ini, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, minyak saja tahun lalu 28 bilion. Kita dapat 1,4 bilion. Okey. Tetapi 26 bilion siapa yang dapat? Siapa yang untung? Begitu juga cukai 40 bilion dijangka pada tahun ini. Berarti Sabah mampu mengeluarkan hasil 68 bilion Tuan setiap Speaker, tahun. di mana dia dapat? Yang berhormat, Di mana dia dapat figure ni? yang berhormat, Di mana dia Bingkor. dapat figure Order ni? 43. Yang berhormat, order. Order? Order 43. Order kah? Tolong Bahasa baca. yang digunakan dan niat yang tersirat. Tuan Speaker, saya perhatikan ini adun Bingkur ini lain dari yang lain. Cukup luar biasa, Hormat Pitegas, sila matikan mic. cukup luar biasa tapi bukan pintar. Ini ucapan Tidak, saya gunakan ini 43. order nombor berapa? 43. Baca, Bahasa dan niat yang akan digunakan. Dia, Tuan Speaker, baru-baru ini menerbitkan Yang satu berhormat, artikel Bingkor, sila duduk dulu. dalam artikel Malaysia Kini, ya, menerbitkan perkara-perkara yang cukup sensitif. Bagi saya itu satu inciting, ya, terhadap rakyat Sabah, terhadap rakyat Sarawak. Apa niat yang sebenar dalam Malaysia Kini? Saya baca, Tuan Speaker, ulangan hari ini saya tidak bawa itu artikel. Terima Dan kasih. saya tengok daripada isi kandungan artikel ini, Tuan Speaker, ada unsur-unsur untuk membawa rakyat kita ini menantang kerajaan dan keluar dari Malaysia. Ini satu perkara yang durhaka, Tuan Speaker. Dan orang macam ini, Tuan Speaker, jangan ada dalam dewan ini. Sepatutnya dalam jail. Kepada generasi muda di bagian papar, ingatlah muka ini. Ini adalah adun OMNO. Mereka lah yang menjahanamkan Sabah. Mereka lah pengkhianat sebenar yang seharusnya dan mesti berada di penjara kerana apa yang mereka telah lakukan membuatkan generasi kita, generasi anak-anak muda terus berada dalam penderitaan dari segi ekonomi dan peluang pekerjaan. Ingat muka ini, pastikan OMNO kalah di bagian papar. Tuan Speaker. Dan orang macam ni, Tuan Speaker, jangan ada dalam dewan ini. Sepatutnya dalam jail, Tuan Speaker. Dan orang macam ni, Tuan Speaker, jangan ada dalam dewan ini. Sepatutnya dalam jail, Tuan Speaker. Dan orang macam ni, Tuan Speaker, jangan ada dalam dewan ini. Sepatutnya dalam jail, Tuan Eh, Speaker. ya. Terima kasih. Yang berhormat Bingkor, saya Terima rasa kasih. sila bawa perhatian bahwa ucapan itu mestilah berdasarkan dengan tidak ucapan. ada niat jahat, Tuan Speaker. Ini adalah fakta yang perlu kita tahu, pemimpin tahu. Tuan Speaker, kalau tegur tadi dia bilang dia tegur. Tegur mesti ada asas dan mesti bernas. Mesti ada asas. Jangan tuduh, jangan incite rakyat jelata untuk membenci kerajaan. Yang berhormat Bingkor, sila teruskan dengan ucapan yang lebih terima kasih, Tuan Speaker. baik daripada yang Sebenarnya disampaikan sekarang ini. Tuan Speaker, kita mohon mesti penjelasan daripada yang berhormat dari Bingkur. Tuan Speaker, Mat Bingkor, silakan penjelasan. teruskan. minta penjelasan. Penjelasan apa? Silakan. Yang berhormat Bingkor. Tadi yang berhormat daripada Bingkur telah mengaitkan Gunung Kinabalu. Seakan-akan Gunung Kinabalu
mempunyai peranan menjadikan Sabah termiskin. Apa kaitan dengan Gunung Kinabalu? Oh, Gunung Kinabalu itu satu kebanggaan dan satu kekayaan kita juga. Betulkah tidak? Terima kasih. Hormat, kalau itu kebanggaan kita, saya harap janganlah pakai perkataan bahwa seolah-olah negeri kita ini miskin. Ya, oke? Teruskan. Terima kasih. Saya heran, Tuan Speaker, kenapa pemimpin-pemimpin Sabah tidak mau menuntut hak Sabah? Kenapa kita membantu menjualkan hak kita? Tuan Speaker, boleh minta laluan? Sedangkan hasil kita. Tuan Speaker, Yang hormat, Bingkur, ada lagi yang minta laluan? laluan Tuan sedikit. Speaker, saya Penjelasan. teruskan Mau dulu. minta? Tidak? Penjelasan. Isu kemiskinan itu seperti Adun Yang Bingkur hormat. minta penjelasan, boleh? Yang hormat dia tidak mau bagi. Boleh sedikit penjelasan tentang kita rakyat Sabah. Oke. Saya mendengar ucapan yang berhormat tadi mengatakan kita rakyat Sabah, tapi yang berhormat menggunakan parti daripada Sarawak. Kenapa tidak gunakan parti dari Sabah sendiri? Kalau itu yang berhormat katakan. Sabah dan Sarawak mempunyai sama hak kedudukan dalam Malaysia. Sebab itu Sabah dan Sarawak patut bekerja sama untuk menuntut hak. Apa salah saya gunakan parti di Sarawak sedangkan yang berhormat juga guna parti daripada Melaya? Mendengar ucapan yang berhormat tadi mengatakan kita rakyat Sabah, tapi yang berhormat menggunakan parti daripada Sarawak. Kenapa tidak gunakan parti dari Sabah sendiri? Kalau itu yang berhormat katakan. Sabah dan Sarawak mempunyai sama hak kedudukan dalam Malaysia. Sebab itu Sabah dan Sarawak patut bekerja sama untuk menuntut hak. Apa salah saya gunakan parti di Sarawak sedangkan yang berhormat juga guna parti daripada Melaya? Nah, apa rasa kau? Urin oto. Tuan Speaker, kita kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Barisan Nasional ini yang pernah juga disertai oleh yang berhormat ini. Tapi bila sudah jadi pembangkang, yang berhormat ini tidak mengakui sudah parti Barisan Nasional. Kenapa waktu itu dia menyertai Barisan Nasional? Hormat, Bingkur, sila. Dan juga Yang memohon bangkot. menjadi ahli UMNO dengan menggunakan nama Oke, yang satu. terima kasih. Gopri. Saya akan teruskan. Artinya Isu- ini menandakan hipokrit, talam dua muka. Terima kasih, Tuan Speaker. Penyertaan YB Dato Dr. Jeffrey G. Kitingan dalam parti UMNO adalah disebabkan beliau telah dijemput. Pada mulanya, niat KDM menyertai parti UMNO adalah untuk mengambil alih UMNO Sabah dan mengawalnya. Namun begitu, rancangan tersebut terhidup kerana terdapat tali barut yang membocorkan rahsia tersebut. Sebaik sahaja niat dan rancangan tersebut diketahui, kalian Dato Dr. Jeffrey telah dibatalkan dan dinafikan. Pihak UMNO terus menyebarkan propaganda untuk mencalarkan imej beliau dengan mengatakan Dr. Jeffrey ingin menyertai UMNO tetapi telah ditolak dan tidak diterima. Hakikatnya, beliau memang sudah mempunyai keahliannya tetapi telah dibatalkan kerana UMNO takut dengan kehadiran beliau yang akan menggugat parti UMNO. Sebarkan berita ini. Memang benar beliau pernah menjadi ahli Barisan Nasional, tapi dengan tujuan untuk memperjuangkan 20 perkara dan juga mengkaji semula perjanjian Malaysia. Namun begitu, beliau menyedari bahawa perjuangan itu tidak akan tercapai jikalau terus berada dalam Barisan Nasional, dan atas sebab itu beliau telah keluar. Yang berhormat, Bingkur. Isu kemiskinan adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang harus kita beri perhatian. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita tahu, masih lagi kita miskin. Bila harga minyak naik, kos elektrik naik 16%, gula subsidi ditarik, kadar kemiskinan tentu akan naik lagi. Jadi apalagi bila mana GST dilaksanakan,
Di tahun yang akan datang ini, sekiranya kerajaan negeri buta-buta bersetuju, bukan saja kadar kemiskinan ini bertambah karena kos bertambah, tetapi kerajaan negeri akan kehilangan peluang untuk memungut hasil cukai. Penjelasan yang Sales berhormat. cukai. Yang berhormat, ya penjelasan. Berhormat, saya berkongsi tentang isu istilah rakyat miskin ini. Ada rakan-rakan yang agak sensitif mengatakan this is a sweeping statement, bukan semua miskin. Tapi this is a common and international terminology. Apabila kita refer sesuatu negara itu negara miskin, kita tidak bermaksud tidak ada milenial dalam negeri itu. But this is an economic terms. Kenapa sensitif tentang perkara ini? Kedua, yang berhormat, isu kemiskinan ini is quite fluid. Saya minta pandangan yang berhormat. Apabila seseorang itu atau kumpulan itu keluar daripada kemiskinan umpamanya dari segi apa juga statistik ukuran yang kita guna. Tetapi tadi yang berhormat mengatakan apabila kos hidup itu naik, barangan naik, adakah yang berhormat bersetuju kumpulan atau individu itu secara otomatis masuk balik dalam kurungan kemiskinan? So pendapat saya ialah kemiskinan ini is fluid, it's not static. Saya minta pandangan yang berhormat. Saya bersetuju, sudah tentu kadar kemiskinan ini akan berubah. Yang hormat Tan Peluri, sila matikan mic. Kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tapi masalah dia kebanyakan harga barang naik, kita naik saja. Kita tahu kalau barang yang itu bolehlah. Saya bersetuju, sudah tentu kadar kemiskinan ini akan berubah. Yang hormat Tan Peluri, sila matikan mic. Kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tapi masalah dia kebanyakan harga barang naik, kita naik saja. Kita tahu kalau barang yang itu bolehlah. Barang naik, barang banyak naik. Tuan Speaker, standing order, dia gunakan perkataan lucah. Barang yang itu. Adun omno ini daripada papar mempunyai pikiran yang lucah. Inilah dia omno, budaya omno. Tuan Speaker, standing order, dia gunakan perkataan lucah. Barang yang itu. Itu lucah. Yang hormat. Tuan Speaker. Ya, Penjelasan. minta penjelasan. Abstain dengan izin from using barang yang itu. Itu terpulang Apa pada niat? What is it in your mind, sir? Tuan Speaker, my mind may not be the same as your mind. Yeah. It can be anything. Yeah. But your intention is barang barang itu. Yang berhormat Mingkor, sila sampaikan hujah dengan perseskan dengan fakta. Terima kasih, Tuan Speaker. Dari segi pembangunan pun kita masih ketinggalan. Sebagai contoh, jalan yang berturap di Semenanjung sudah sampai ke 23.000 km, sedangkan di Sabah baru 3.000. Sangat ketinggalan. Jalan raya kita masih berlubang-lubang, sedangkan di Semenanjung sudah berhighway. Masih banyak lagi yang tidak ada air. Dan saya heran, Speaker, kenapa Tuan Speaker, boleh minta penjelasan? perbelanjaan ampangan air di Yang berhormat Keningau, Mingkor, Boleh mau minta bagi lagi penjelasan? di penjelasan. Keningau Tentang dalam air. bentuk pinjaman. Tentang air. Tadi yang berhormat Saya mengatakan air. habiskan ini loh. Tidak, saya minta penjelasan saya. Adakah yang berhormat sedar bahwa negeri Selangor yang begitu maju, air tidak ada? Adakah yang berhormat sedar yang ditakbir oleh kerajaan pembangkang, air sekarang bermasalah di Selangor, sedangkan itu adalah negeri yang termaju? Adakah yang berhormat setuju? Di negeri pembangkang, yang pembangkang perintah. Kalau kawasan Selangor itu tiada air, mati sudah di orang semua. Ya, air. Kalau kawasan
Selangor itu tiada air, mati sudah di orang semua. Ya, ayo. Kalau kawasan Selangor itu tiada air, mati sudah di orang semua. Ya, ayo. Yang berhormat tidak bacakan ya. Yang sunnah tidak yang berhormat. Yang hormat. Yang berhormat tidak. Yang hormat Bingkur. Sila teruskan. Oke. Tuan Speaker, saya heran kenapa perbelanjaan pangan air di Keningau dalam bentuk pinjaman. Patutkah ini berlaku sedangkan duit yang dikutip daripada Sabah, sudah itu dia kasih pinjam duit kita sendiri. Kita kena bayar duit kita sendiri. Bikin malu. Duit kita, dia kasih pinjam kita bilang terima kasih. Mana boleh? Sedangkan ini adalah hasil kita. Saya harap saat ini pinjaman ini akan menjadi peruntukan biasa. Jadi persoalan saya di manakah sudah juga hasil dasar kerajaan satu kampung satu industri. Satu kampung satu industri. Saya dengar sudah berubah di satu daerah satu industri. Apa sudah jadi dasar satu kampung satu industri? Kenapa masih ramai lagi rakyat Sabah yang menganggur? Jadi dalam isu ini, apakah tindakan kerajaan Sabah yang lebih spesifik untuk menyelesaikan isu-isu ini? Isu seterusnya adalah isu yang besar juga, isu keselamatan. Apa alasan kerajaan tentang pencerobohan dan penculikan di Semporna yang berulang kali berlaku? Wang tebusan 36,4 juta, bukan sikit. Nampaknya penculikan dan pencerobohan di Sabah ini sudah menjadi perkara biasa. Karena tiada keselamatan. Penculik dan penceroboh macam tahu keadaan keselamatan di Sabah ini. Tuan Speaker. Lama-lama Tuan Speaker. Boleh minta rakyat penjelasan? Sabah sendiri yang akan menjadi Boleh. penculik Bagi laluan. ataupun diculik. Boleh minta penjelasan tentang Karena penculikan? Boleh minta aktiviti ini penjelasan tentang penculikan. Boleh minta? aktiviti ini beruntung. Yang hormat. Minta penjelasan tentang penculikan. Oke. Bukankah ahli yang berhormat daripada Bingkur mempunyai hubungan dengan Sultan yang telah menceroboh ini? Apakah kalau hubungan ini kita gunakan untuk supaya penceroboh ini tidak datang? Setahu saya yang berhormat mempunyai hubungan yang baik. Boleh coba beri penjelasan? Terima kasih. Penceroboh ini saya percaya tiada kena-mengena dengan Sultan Kiram. Kabar angin yang mengatakan Dato' Dr. Jeffrey bertemu dengan Sultan Sulu yang menceroboh, yang menyerang Sabah adalah satu fitnah daripada pihak kerajaan dan pihak lawan. Sultan Sulu yang bertemu dengan Dato' Dr. Jeffrey adalah Sultan Sulu yang lain lagi, yang bernama Sultan Mujzalail T. Kiram. Dato' Dr. Jeffrey sendiri pun hairan. Kenapa? Kerana wakil daripada Sultan Sulu ini tahu di mana rumah Dato' dan telah mengatur pertemuan dengan beliau pada awal Julai 2012. Tetapi Sultan Sulu ini tidak terlibat ataupun tidak kena mengena dengan pencerobohan yang berlaku di Tondua tahun 2013 sebelum PRU ke-13. Atau bukankah itu dia punya rakyat? Seperti apa yang berhormat katakan, rakyat Sabah ini semuanya miskin. kenapa Sultan Kiram mempunyai keahlian UMNO? Apa bukti? Ini merupakan adik kepada Sultan Jamalul Kiram III yang bernama Sultan Ismail Dalus Kiram II. Saksi-saksi penting dengan jelas mendedahkan kepada Suanjaya Siasatan Diraja
RCI tentang keterlibatan Dato' Aziz Syamsuddin antara mastermindnya bersama Mahathir dan Megat Junid dalam projek IC Sabah. Namun, hingga kini beliau tidak dipanggil malah didakwa. Maka itu tersebarlah gambar mesra Aziz Syamsuddin dengan Sultan Ismail Dalus Kiram II dari Kesultanan Sulu ini. Jika diamati betul-betul, ada kemungkinan warga Sulu dari Filipina yang mendiami Sabah berjaya mendapat IC hasil usaha sama Aziz dengan pihak Kesultanan Sulu. Jika tidak, mana mungkin mereka begitu ramai berada di Sabah? Maknanya Aziz Syamsuddin memang terlibat secara langsung dengan proyek itu. Dan hubungannya amat akrab seperti dalam gambar ini. Justru tidak perlulah kerajaan sebegitu mudah membuat tuduhan kononnya pemimpin pembangkang menjadi dalang isu pencerobohan warga Sulu di Sabah sekarang ini. Mereka mungkin mempunyai IC, malah saudara mereka yang ada IC kini lebih ramai mendiami Sabah, utamanya di kawasan Lahadatu itu sendiri. Ini bermakna tidak perlulah membuat tuduhan melulu kepada pihak lain jikalau pemimpin UMNO BN sendiri memang ada hubungan langsung dengan pihak itu sebenarnya. Najib Razak bersama dengan Sultan Ismail Dalus Kiram II dalam satu majlis tertutup. Abdullah Badawi bersama Sultan Ismail Dalus Kiram II dalam satu majlis makan tertutup. Pertemuan Syafiq Abdal bersama dengan Sultan Ismail Dalus Kiram II. Ini gambar keluarga Sultan Sulu. Anda lihat orang di tengah-tengah, Sultan Jamalul Kiram III, pencerobohan Tondo di Sabah. Lihat. Tengok kaitan adik-beradik. Sultan Jamalul Kiram III yang menyerang Tondo, pengganas, penceroboh, telah menghadiri satu perkawinan di Malaya bersama Duli Yang Maha Mula yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Lihatlah sandiwara UMNO, pengkhianat kepada bangsa dan negara. Inikah yang rakyat Sabah mau undi UMNO? UMNO telah mempermainkan dan mencemarkan dan menghina orang suluk Sabah dengan sandiwara ini. Kepada semua bangsa dusun, Pajau, Suluk Sabah, Bugis Sabah, tumbangkan UMNO dan halau UMNO keluar dari negara Sabah pada Piario 14. Ingat tuh, masa untuk balas dendam. Buktinya Apa bukti? ahli UMNO baru-baru ini minta kalian Sultan Kiram ditarik balik. Yang berhormat, Apa yang buktinya? Yang berhormat, Ada. Coba tunjukkan bukti. Ini yang berhormat Yang cakap mengeluarkan perkataan yang bohong di dalam dewan. Tidak. Kita mau minta bukti. Ada. Di mana? Nanti saya kasih. Bila? Jangan cakap yang sembarangan. Kita mau ada bukti. Ada kita dalam tidak boleh okey. bercakap bohong dalam dewan. Ini Kita memang harus betul. buktikan. Yang berhormat ini semua mengeluarkan fakta-fakta yang tidak tanpa bukti. Kalau fakta, faktalah. Iyalah, tapi tidak ada bukti. hormat, mau Mungkin terdapat kesilapan fakta dalam perbahasan Dato' mengenai isu ini. Mungkin yang dimaksudkan ialah Dato' Muhammad Ajan Ali Muhammad yang merupakan ahli UMNO, yang juga merupakan pengurusi Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamia Malaysia, Cawangan Sabah. Atau mungkin benar beliau mempunyai fakta dan bukti yang sahih? Siapa yang tahu kan? bagi laluan lagi untuk Okey, dia terima bertanya kasih. atau apa? Terima kasih. Ya, teruskan. Okey, isu keselamatan ini masih lagi longgar. Walaupun ada ESKOM. Sekarang ESKOM sudah ada 7 batalion, ada 5 lagi yang akan ditambah. Tetapi masih lagi boleh penculik-penculik ini masuk. Saya setuju, Tuan Speaker, sebenarnya bukan salah agensi-agensi ini, bukan salah ESKOM. ESKOM, saya percaya perlu diberi peluang untuk menjalankan tugas, tetapi kerajaan pusat harus berikan dia segala kuasa yang perlu untuk beliau membuat keputusan dan menggerakkan agensi itu. Maka saya percaya yang bertanggungjawab ini adalah kerajaan sendiri, kerana memberi ruang untuk semua ini berlaku.
dan membuatkan Sabah tidak selamat. Ini saya cakap kerana hasil tindakan dan sikap Kuala Lumpur untuk mau menguasai dan menjajah Sabah melalui projek IC. Siapapun boleh masuk Sabah. Siapapun boleh ada IC kalau pergi Sabah. Jadi tidak heranlah yang ada di Sabah ini termasuk penculik-penculik, penceroboh-penceroboh juga kerana diberikan peluang memegang IC asalkan mengundi BN. Di mana sudah jaminan keselamatan kita yang Tuan dijanjikan Tuan oleh Speaker, minta penjelasan. Malaya selama Hormat Speaker, mau bagi masa membujuk Borneo Utara Minta membentuk. penjelasan. yang hormat ya mau bagi Bukti yang mengatakan bahawa orang-orang ini mengundi BN. Artinya mereka yang menang juga dari pihak Pembangkang ada juga mengundi. Saya minta penjelasan. Kalau ada bukti. Pihak Pembangkang tiada kuasa memberi Tidak, IC. maksud saya bukan tiada kuasa. Yang dimaksudkan oleh Adun Bingkur mengatakan ada IC yang mengundi BN. Jadi yang menang daripada pihak Pembangkang, adakah juga ini pengundi? Bukti-bukti sudah keluar dalam pendengaran RCI. Keputusan belum ada. Keputusan Itu sudah di mahkamah, sepatutnya kita tidak bincang tapi di bukti sini. sudah ada. Jadi artinya mengundi kepada YB pun ada. kayak yang hormat Bingkur, teruskan. Terima kasih. Walau bagaimanapun saudara-saudari sekalian, Tuan Speaker, kadang-kadang keliru juga ini. Projek IC ini masih berleluasa. Saya heran kenapa kerajaan negeri tidak mengambil berat tentang isu-isu keselamatan dan pendaftaran negara ini. Kenapa? Ini kerana Musa Aman adalah dalang di sebalik projek IC ini atas arahan Mahathir. Jadi, Musa berpura-pura tidak tahu, tetapi dialah mastermind, sebab itu dia menjadi ketua menteri kerana kejayaannya itu. Modus operandi pemberian kad pengenalan kepada pendatang asing di Selangor yang didedahkan oleh Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin minggu lalu dipercayai bermotif sama dengan projek IC atau projek Mahathir yang berleluasa di Sabah pada tahun 80-an dan 90-an. Seorang warga negara Sabah, Dr. Chong Eng Leong hari ini tampil di Ibu Pejabat PKR menceritakan situasi sebenar di Sabah apabila kerajaan UMNO BN mula merancang rampasan kuasa terhadap Parti Bersatu Sabah PBS pada awal 90-an. Menurut beliau, perancangan itu melibatkan mantan Presiden UMNO Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Dalam Negeri ketika itu Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub. In 1986, dia ada terlibat dalam mesyuarat meeting with Megat Junid in the presence of Bukit Aman punya representation 3, Ahmad Sarji, National Secretary and then pengarah immigration, pengarah JPN. Mesyuarat itu was about how to give IC to foreigners in Sabah. One of them tidak setuju, dan Megat Junid cakap ini sudah disetujui oleh Dr. Mahathir. Caranya menurut Chong cukup mudah, iaitu membuat satu surat akuan dan ditandatangani oleh ketua kampung yang terlibat dan selebihnya akan diuruskan oleh kerajaan. Menurut Chong lagi, ia membantu rampasan UMNO di Sabah pada 1995 dan meneruskan penerajuan UMNO di Sabah sehingga kini. Di 90-an, when UMNO masuk Sabah 1991, terus they form one task force, UMNO Task Force, Sabah UMNO Task Force. Their job is to look for foreigners, again sijil akuan, bagi IC, register as UMNO member and register as voters in Sabah. Ketua UMNO Task Force itu musim di Sabah ialah Musa Aman. Ini sekarang punya ketua menteri. Timbalannya ialah Yahya Hussin, currently Deputy Chief Minister of Sabah. Who told me this? Who told the world about this UMNO Task Force?
it was told by dia punya secretary Jabar Khan. Hasna dan Jabar telah mendedahkan perkara ini kepada media pada 2006 namun tidak dilayan oleh kerajaan UMNO. Mungkin kerajaan negeri mengatakan ini adalah tanggungjawab kerajaan pusat. Jadi di mana pula Tuan Speaker, kerajaan negeri? penjelasan. Yang berhormat Bingkor, penjelasan. Bagi laluan. Yang berhormat Dr. Bingkor kata kita Bagi laluan. Jalan tidak. Saya tidak bagi. Masih panjang lagi jalan saya. Yang hormat dia tidak bagi jalan. Tuan Speaker, banyak contoh-contoh kelalaian kerajaan dalam isu keselamatan. Dua contoh yang saya bagi di sini. Satu, insiden penerbangan MAS MH370 baru-baru ini. Pertama, 2 orang asing menggunakan paspor curi boleh keluar masuk immigration, masuk kapal. Ini satu kelalaian. Kedua, kapal terbang yang tidak dijadwalkan melintasi airspace Malaysia dikesan oleh radar tapi dibiarkan juga melintasi airspace Malaysia. Tuan Speaker, ini perkara dalam siasatan. Order Tuan Speaker. Belum selesai. Yang berhormat. Order Tuan Speaker. Jangan digunakan. Yang berhormat. 43. Saya teruskan, Tuan Speaker. Order 43 Tuan Speaker. Order 43. Order Bingkor, ya. 43 Tuan Speaker. Ya. Ini Sila baca. Order 43 Tuan Speaker. Ya. Yang berhormat Bingkor, sila duduk dulu. Point of order Tuan Speaker 43. Kurungan 6, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat. Perkara yang diajukan oleh ahli daripada Bingkor, perkara-perkara yang belum dapat disahkan, tidak boleh kita buat andaian di luar daripada pengesahan. Tuan Speaker. Yang hormat Bingkor, coba jangan sentuh mengenai dengan perkara-perkara yang belum lagi ada kepastian. Tuan Speaker, 43 tadi kurungan 6 tu cuba buat ruling. Ini bukan sangkaan jahat. Buat ruling Tuan Speaker supaya tidak melarat di punya ucapan ini. Ini hanya yang berhormat Bingkor terus Saya dan bagi contoh saya harap kelalaian. yang berhormat tidak akan perkara seperti mana yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat seperti tadi mengenai dengan MS370. Penjelasan Ya. Bingkor. Tuan Speaker, yang berhormat, kenapa perkara yang begitu penting sekali di Malaysia ini, yang sudah banyak dibincang, diterangkan oleh menteri berkenaan, dan banyak serpihan-serpihan informasi di depan international press dikatakan. Tapi apabila kita bawa di dalam dewan ini, disekat pula. What is this? We are the wakil rakyat of the people. This is a public domain. Have been discussed thoroughly in public. Why are we stop from discussing this? Yang pertama, ini bukan dalam mahkamah. This is not in court. Ini dalam dewan ini, we are wakil rakyat. We are equally concerned about MS370. Why are we Ada stop? peraturan dewan yang berhormat. Kita bercakap pada peraturan dewan. This is a peraturan fact. dewan. This is all published Ya, semua material. fakta Yang berhormat. fakta Tunggu yang saja. tidak betul. Melanggar peraturan mesyuarat tidak boleh. Tuan Speaker. Itu dia. Yang Tuan berhormat Speaker. ini bukan in fact anything. This is a Yang berhormat, Ya, sila duduk dulu. fakta tidak betul. Tuan Speaker. Yang berhormat, Boleh. Sebenarnya apa andaian yang telah dibuat luar daripada pengesahan daripada kerajaan, kita tidak boleh buat. Benda-benda yang telah serpihan-serpihan yang telah kita dapati, yang didapati oleh wakil-wakil antarabangsa ni tidak sah. Jadi buat apa kita mau bawa dalam diwan? Benda-benda ini tidak perlu, saya rasa. yang berhormat Bingkor, sila teruskan. Tuan Teruskan. Speaker, Pak, ini bukan andaian. Ini fakta yang sudah dibincang. Saya hanya memberikan contoh kelalaian kerajaan negara kita, kelalaian kita dari segi keselamatan. Dan kelalaian ini perlu diambil kira untuk memperkemaskan lagi, memperbaiki keselamatan kita. Jadi tidak ada sangkaan jahat. Tuan Speaker, Tuan Speaker, wakil daripada Bingkor, saya mau bertanya, apakah wakil daripada Bingkor tidak sedar dan tidak lihat setiap hari, setiap masa bahawa negara kita, terutama sekali kementerian yang berkenaan, sentiasa komited mengenai untuk mencari
mengenal pasti kehilangan MS-370. Jadi perkara ini sebenarnya hanya dibuat-buat oleh pihak daripada wakil daripada Bingkur untuk membuat isu yang tidak sesuai dibawa dalam Dewan ini. Tuan Speaker, Hormat Bingkur, saya sila ingin teruskan. teruskan Untuk tidak ada yang tidak sesuai di sini. Sebab ini seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, hari-hari ada briefing mengenai ini, berarti hari-hari kita tahu this is not a sensitive issue, this is a national security issue which we should be concerned about and we should not play around with words. Jadi Tuan Speaker, saya akan teruskan. Mungkin Sabah ini kehilangan kuasa kerana mangsa kepada politik federalisme. Kerajaan negeri Sabah kehilangan kuasa otonominya yang bermula permainan politik federalisme selepas sahaja Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 65. Politik federalisme ini mempermainkan pemimpin-pemimpin Sabah yang kita sedar-sedar sampai sekarang baru kita melihat mengimbas kembali kesan-kesannya berlaku sekarang. Mempermainkan Penoda 4311. Saya rasa ini juga adalah salah pada peraturan Yang menggunakan Hormat penyertaan yang mendakar kepada Poin negara. Order. Saya rasa ini sudah poin 43 para 11 A, B, C ada kena mengena ni dengan ni. Saya rasa you are inciting the whole thing. So I think dia telah melakukan kesalahan ni yang YB ni. Yang berhormat daripada hasutan. Dia menghasut semua kita ni. Jadi saya rasa YB you tumpukan kepada apa yang patut dibincang, bukan menghasut orang. Terima kasih. Yang Hormat Bingkur, teruskan. Tuan Speaker, saya bercakap di sini bukan untuk saya. Saya hanya berkongsi tentang apa yang berlaku supaya yang berhormat, apalagi kerajaan sedar untuk memperbaiki apa yang salah. Kesilapan dahulu, masyarakat kita teruskan saja. We should not be repeating the mistake. We should be correcting the mistakes. Antara kesilapan kita, Tuan Speaker, ialah gagal untuk mengkaji semula perjanjian Malaysia yang diperlukan, diwajibkan mengikut laporan IGC. Pengkajian semula perjanjian Malaysia ini sepatutnya dibuat pada tahun 73-74. Mengikut laporan dalam Dewan Yang Mulia ini, mengikut laporan pada 29 hari bulan Disember tahun 75, laporan Hanzat mengatakan pengkajian semula perjanjian Malaysia telah pun dipersetujui, malah jawatan kuasa kabinet di peringkat kabinet pusat telah pun dibentuk dan dipengurusikan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri pada waktu itu. Dan Ketua Menteri Sabah pada waktu itu menceritakan di dalam Hansard itu di Dewan Yang Mulia ini bahawa beliau sendiri telah menghadiri beberapa sesi perbincangan. Maka itu Tuan Speaker, 41 tahun sudah berlalu. Pengkajian semula ini perlu dibuat untuk kepentingan negeri Sabah di dalam Malaysia, bukan apa untuk kepentingan masa depan kita dan untuk menyelamatkan Malaysia itu sendiri. Kalau perjanjian Malaysia itu tidak disemak semula, dalam keadaan yang ada sekarang, di mana hak-hak negeri Sabah diketepikan, kita kehilangan otonomi, kita kehilangan hasil, kita kehilangan suasana keselamatan, dan ada pula panggilan-panggilan di sini sana mengatakan Sabah lebih baik Sabah keluar daripada Malaysia sebab kerajaan tidak mendengar keluhan-keluhan rakyat untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan kita,
untuk mengkaji semula perjanjian Malaysia supaya kita tahu sama ada perjanjian Malaysia itu sebenarnya dilaksanakan untuk kepentingan kita semua atau tidak. Oleh sebab kegagalan kita untuk mengkaji semula perjanjian Malaysia ini, beginilah keadaan kita. Sekarang kita kehilangan otonomi kita. Kita kehilangan franchise Tuan politik Speaker, kita. Tuan Speaker, Kita kehilangan Yang berhormat Koda 43/6 saya ulang kembali, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat. Tuan Speaker, perkara yang telah dibangkitkan oleh Wakil Rakyat Telibra Bingkur ini merupakan satu hasutan, dan saya merasakan bahawa perkara ini kalau dia bangkitkan mengenai dengan petroleum apa sekalipun, tidakkah sedar Wakil Rakyat Telibra Bingkur bahawa peruntukan-peruntukan yang lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan telah melebihi untuk dibagi kepada kerajaan Sabah, dan itu adalah sebenarnya pemberian daripada Kuala Lumpur mengenai dengan peruntukan yang telah diberi kepada kerajaan negeri Sabah. Jadi saya mengharapkan kepada Wakil Rakyat Telibra Bingkur supaya benda-benda yang ada begini harus dikaji dan tidak perlu dibawa ke Dewan Undangan Negeri pada hari ini. Yang berhormat Karena ini adalah kelebihan dan kepentingan rakyat negeri Sabah dan kerajaan negeri Sabah seterusnya. Terima kasih. Yang berhormat Bingkur, teruskan. Pengkajian semula perjanjian Malaysia ini adalah kepentingan kita, kepentingan Sabah, kepentingan kita semua. Bukan untuk Wakil Rakyat Bingkur. Ini bila mana kita berpeluang untuk mengkaji semula perjanjian Malaysia ini, sepatutnya kita ambil peluang, kita sokong semua. Kerana kita adalah rakyat Sabah. Kenapa pula kita tidak mau bincang tentang pengkajian semula ini sedangkan ia adalah satu keperluan. Terutama sekali Tuan Speaker, artikel 8 dalam perjanjian Malaysia yang mengatakan kerajaan Persekutuan Malaya, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak seharusnya mengambil tindakan eksekutif, tindakan perundangan, apa jua tindakan yang perlu untuk melaksanakan jaminan-jaminan aku janji yang tidak dilaksanakan melalui peruntukan perlembagaan yang lebih spesifik. Berarti lebih banyak lagi tindakan-tindakan yang perlu kita ambilkan, perlu kerajaan ambilkan untuk memastikan asas-asas kita berada dalam Malaysia itu dilaksanakan. Kalau asas-asas ini tidak dilaksanakan, tidak dihormati, apa asas kita berada dalam Malaysia? Sebab itu jangan kita elakkan membincangkan yang perlu. Hanya kerana kita kita takut. Kita takut bos kita takut kedudukan kita. Tuan Speaker, tidak ada masa yang lain yang lebih tepat Tuan Speaker, untuk kita membincangkan Tuan ini, Speaker, meminta supaya Yang berhormat, bagi laluan boleh? 43 juga boleh jalan tidak? Boleh Siap-siap. bagi laluan? Terima kasih. Saya ingin menyatakan di sini, yang berhormat daripada Bingkur sudah menjadi wakil rakyat daripada awal lagi. Dia terdahulu daripada saya. Tetapi semasa beliau dalam Barisan Nasional, benda-benda begini dia tidak bangkitkan. Tetapi bila beliau sekarang dalam pembangkang untuk saya rasa untuk meraihkan isu-isu daripada pembangkang untuk menentang kerajaan negeri terutama sekali, maka dia bawa perkara ini. Jadi kenapa saya mau bertanya,
kenapa semasa yang berhormat menjadi wakil rakyat Barisan Nasional yang terdahulu, kenapa benda ini tidak dibangkitkan, sedangkan perkara ini sudah berpuluh-puluh tahun? Kenapa hari ini baru dibangkitkan? Saya mau bertanya kepada yang berhormat. Kena berhormat, jadi yang berhormat daripada Bingkur menjadi ketua, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri mewakili Bingkur. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya telah membangkitkan ini lebih awal daripada saya menjadi wakil rakyat. Sebelum saya menjadi wakil rakyat, saya telah membawa isu ini bila mana Sabah memilih kerajaan baru pada tahun 85-86. Saya telah menegur kerajaan pusat kenapa menangani, kenapa melayankan negeri Sabah dan pemerintahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat ilayan seperti ini. Maka saya pula dimasukkan dalam ISA. Jadi tidak betul lah yang saya ini baru menimbulkan perkara ini. Saya menimbulkan perkara ini bukan saya menyerang kerajaan negeri, bukan saya bukan saya menegur kerajaan negeri. Saya hanya memperingatkan kerajaan negeri tentang apa yang patut kita buat sebagai sebuah negeri untuk menuntut hak kita, memastikan kerajaan pusat duduk bersama dengan kita, betulkan yang tidak betul. Sebab itu Tuan Speaker, saya mengambil kesempatan ini untuk meminta kerajaan negeri, pemimpin-pemimpin yang ada di sini, wakil rakyat, kita wakil rakyat ini juga wakil Sabah, bukan wakil untuk diri sendiri. Walaupun kita berlainan parti, tetapi mesti ada satu tempat, satu masa kita bersatu untuk kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan negeri Sabah. Jadi bilakah kita boleh bersatu untuk itu? Jangan serang saya sebagai pembangkang kerana saya menimbulkan perkara ini. Saya hanya menyampaikan hasrat kita untuk kepentingan kita. Sekiranya kita berjaya untuk bersatu membincang perkara ini dengan kerajaan pusat, kita akan beruntung, kita akan dapat hak kita balik. Kita akan dapat lebih banyak hasil keuangan kita. Mungkin kita lebih kaya, lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalah di negeri Sabah. Yang Hormat, sila gulung. Ya, sila gulung. Mau gulung sudahkah? Ya. Sila. Beri saya masa kecederaan. Banyak. Teruskan. Ya. Okey, saya ingin menceritakan satu lagi perkara. Perkara ini perkara mengenai isu minyak. Isu minyak ini adalah isu yang penting dan ini perlu dan seharusnya dibincang Datuk Speaker, oleh kita semua. Yang Hormat, boleh minta laluan? ada minta bagi laluan. Minta lawan jangan dulu. Yang Hormat dia tidak bagi. Ya, teruskan. Minta laluan, Tuan Speaker. Saya teruskan Tuan Speaker. Dia tidak bagi. Tidak cukup masa. Ya. Silakan. Jadi Oke, Yang Hormat teruskan. Ya. Isu minyak ini seringkali kita dengar kita mau menuntut royalti naik dan sebagainya. Sebenarnya itu salah. 5% itu bukan royalti. 5% itu adalah cash payment. Karena kita bersetuju menyerahkan. Royalti ini sudah kita tolak sendiri di dalam perjanjian minyak yang kita tanda tangani pada 14 hari bulan Jun tahun 76. Kita telah diminta bersetuju menolak hak royalti kita sendiri. Jadi ada perbezaannya. Apa yang kita perlu tuntut di sini ialah tuntut semula hak atas minyak. Sebab minyak ini Sabah yang punya, negeri Sabah. Di atas undang-undang, di dalam undang-undang tanah, artikel 24, Kap 68, isu tanah dan apa juga di bawah tanah, minerals, whatever, natural resources belong to the state.
di bawah perlembagaan juga, di mana sinarai tanggungjawab negeri dan persekutuan dibahagi. Isu hak mineral juga dibawa kerajaan negeri. Dan kerajaan pusat tidak boleh menggubal undang-undang ke atas tanggungjawab di bawah state list. Undang-undang PDA ini sebenarnya satu dokumen, satu undang-undang yang unconstitutional. Sebab di bawah parlimen, perlembagaan kerajaan pusat, artikel 95D mengatakan negeri-negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada kuasa parlimen meluluskan undang-undang yang sama mengenai tanah atau kerajaan tempatan. Minyak ini Sabah yang punya. Jadi kerajaan negeri perlu perbetulkan ini, bukan kita mau rampas balik, tidak. Kita kena gunakan perundingan. Dalam PDA, Perdana Menteri telah menyerahkan, menandatangani satu dokumen yang dinamakan vesting order, yaitu satu dokumen yang mengatakan, Betul Speaker, Yang Hormat Pingkur. Ya. 43/6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat terhadap mana-mana ahli yang lain ataupun boleh katakan tadi. Tuan Speaker, ahli yang berhormat daripada Bingkur ni selalu bercakap. Bingkur, sila duduk dulu. Bercakap dulu Bingkur. Bercakap kita sebagai Kerajaan Barisan Nasional menerima kalau ucapan-ucapan itu menasabah dan yang betul, dan kita okey, tidak menjadi masalah. Tapi apa yang menyusahkan, apa yang beri kita berasa tidak patut, kerana kebanyakan fakta-fakta yang dikeluarkan oleh wakil daripada Bingkur ini sebenarnya tidak betul. Kebanyakan auta. Dia selalu mengatakan berkenaan dengan review. Apa yang mau direview? Kita dalam Federasi Malaysia tidak ada dalam apa-apa provision yang mengatakan review. Apa yang mau review? Inilah akibatnya apabila orang yang tidak tahu sejarah menjadi pemimpin. Sama ada dia tidak tahu atau mau menafikan bahwa perjanjian Malaysia harus dikaji selepas 10 tahun. Tetapi sehingga kini tiada pengkajian semula perjanjian Malaysia tersebut. Jelas Musa tidak memahami dokumen perjanjian Malaysia. Bikin malu. Kedua, ahli yang dari Bingkur ini selalu mengatakan kita dianaktirikan, kita tidak apa-apa, kita miskin. Sebenarnya dia tahu nih, dia pura-pura saja. Kerana dia mau political mileage, dia mau rakyat supaya suka sama dia. Dia tahu, dia pernah jadi wakil rakyat berapa kali. Dia pernah menjadi ahli parti, lompat-lompat parti, berapa parti dia sudah masuk nih. Dia menjadi ketua dan menjadi presiden. Betul kata Birang Ketua Musa, dari dulu kamu menggunakan tu fitnah. Tidak lain lagi kah? Tapi Musa, saya mau tanya dengan kau lah. Sebab kamu berjaya menjejaskan imej dia, mencemarkan imej dia, mengoyakkan muka dia, menjatuhkan martabat dia di kalangan rakyat bangsa Sabah. Kamu parti UMNO, Mahathir dan orang-orang yang sekutu dengannya, cemarkan imej dia. Tapi generasi muda sekarang sudah pintar berfikir. Bukan macam kamu punya otak. Kami bukan bodoh mau percaya kau punya cakap. Apalagi kau ni pengkhianat pada bangsa negara Sabah. Ini saya ajar kau. Saya kasih tahu kau kisah yang sebenar. Saya kasih kau satu markah sebab kau cakap dia lompat-lompat parti. Memang betul lah Musa, dia lompat-lompat parti. Tapi kau tidak faham kenapa dia lompat-lompat parti. Sini, saya kasih tahu kau. Parti pertama yang dia ikut adalah parti PBS. Sebab dia meninggalkan parti PBS disebabkan dia sayang abang dia. Dia tidak sanggup melihat abang dia sengsara
kerana tekanan daripada Mahathir. Atas sebab itu dia meninggalkan PBS agar abang dia boleh mendapat ketenangan sedikit. Untuk pengetahuan kaum Musa, perjuangan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan tidak pernah berubah sejak lebih daripada 20 tahun yang lalu. Musa, untuk memahami perjalanan politik beliau, saya memberi kamu gambaran ilustrasi perjuangannya. Ia seperti begini. Perjalanan daripada Tambunan pergi ke KK. Beliau mau pergi ke KK daripada Tambunan untuk urusan yang sangat-sangat penting, yaitu mengkaji semula perjanjian Malaysia, minyak dan gas, dan 20 perkara negara Sabah. Tetapi tidak mempunyai kereta sendiri kerana itu syarikat penjual kereta tidak mau kasih jual kereta kepadanya. Bukan dia tidak mau beli, tetapi tidak kena kasih jual dengan dia. Ini bermaksud dia mau memperjuangkan agenda Borneo tetapi tidak mempunyai parti politik dia sendiri. Bukan tidak mau buat parti dia sendiri, tetapi tidak kena kasih lulus oleh itu badan pendaftar parti politik, itu ROSPA, atas arahan Malaya. Selepas itu, seorang pemilik kereta, yaitu Dato' Mark Koding, kasih guna kereta dia, yaitu Parti Akar, supaya beliau dapat sampai ke KK untuk urusan yang sangat-sangat penting itu. Dan tidak lama kemudian, pemilik kereta itu kasih terus itu kereta dengan dia. Apalagi, gembiralah si Datuk Dr. Jeffrey. Dia terima kereta itu dan terus kasih bikin bagus. Tapi, tiba-tiba ada orang dalam kereta tu yang bernama si Datuk Pandikar Amin tuntut hak milik kereta pula. Dia cakap yang dia lagi berhak ke atas kereta tu. Terus berlaku perebutan kunci dan ini membuatkan Datuk Dr. Jeffrey kasih tinggal tu kereta walaupun baru sampai Gunung Alap. Tapi apa yang pelik dan hairannya, pemilik baru kereta itu sanggup kasih bakar, hapus itu kereta daripada kasih dengan Datuk Dr. Jeffrey sebaik saja dia berjaya merampas parti tersebut. Maksudnya di sini, Dato' Mark Koding kasih Datuk Dr. Jeffrey itu parti akar untuk berjuang. Tetapi tiba-tiba si Pandikar Amin tuntut hak pemilikan parti tersebut bahwa dia yang empunya parti tersebut. Dan Datuk Dr. Jeffrey berjuang untuk mempertahankan kesahihan pemilikan parti itu kerana telah diberikan oleh Dato' Mark Koding kepada beliau. Tapi akhirnya Dato' Dr. Jeffrey meninggalkan parti itu kerana tidak mau memanjangkan masalah tersebut. Sebaik saja Pandikar Amin berjaya ambil itu parti akar, terus si Pandikar Amin kasih bubar itu parti akar. Tidak lama selepas itu, semasa dalam perjalanan kaki pergi KK dari Tambunan, ada kereta tiba-tiba berhenti dan kasih tumpang dah, yaitu Dato' Joseph Kurup. Kasih dia itu parti PBRS supaya dia boleh sampai ke destinasinya. Tapi awal-awal lagi pemilik kereta itu kasih tahu dengan Dato' Dr. Jeffrey bahawa kereta dia itu tidak berapa bagus dan perlu diperbaiki. Dengan senang hati, Dato' gembira dan sekali lagi memperbaiki kereta itu agar boleh sampai ke KK. Tetapi semasa dalam perjalanan, baru sampai Moyong, pemilik kenderaan itu berubah hati dan keputusannya. Pemilik kereta itu tiba-tiba tidak mau meneruskan perjalanan itu bersama dengan Dato' Dr. Jeffrey. Mau tidak mau, Dato' Dr. Jeffrey pun terpaksa keluar daripada kereta tersebut kerana tidak mungkin dia akan sampai ke KK kalau terus bersama-sama dengan kereta itu. Jadi, sekali lagi dia berjalan kaki untuk meneruskan perjalanan tersebut pergi ke KK. Dan tiba-tiba ada kereta yang lebih besar yang berasal daripada Malaya, yaitu Anwar. Kasih tumpang dia itu kereta, parti PKR. Dan memberi jaminan bahawa dia akan sampai ke KK dengan keretanya. Dato' Dr. Jeffrey pun naik agar boleh sampai ke KK. Tapi selepas beberapa seketika, Dato' Dr. Jeffrey perasan yang pemilik kenderaan itu tidak ikhlas dan mau mengawal pergerakan Dato' Dr. Jeffrey. Pemilik kereta itu juga sudah tidak memberi jaminan yang kukuh terhadap komitmen untuk melaksanakan deklarasi Tambunan dan juga tidak ada jaminan bahawa Dato' Dr. Jeffrey akan sampai ke KK. Atas sebab itulah Dato' Dr. Jeffrey meninggalkan kenderaan tersebut. Akhir sekali untuk ketika ini, Dato' Dr. Jeffrey telah menemui satu kereta yang memberi jaminan bahawa dia akan sampai ke KK. Parti tersebut ialah parti daripada Sarawak, iaitu Parti Stah. Dan kini beliau berjuang habis-habisan. Ramai yang mengatakan, Dato' Dr. Jeffrey menggunakan parti daripada Malaya juga. Tidak parti lokal kah? Untuk pengetahuan anda semua, negara Sabah dan negara Sarawak mempunyai hak
dan kedudukan yang sama dalam Malaysia. Sebab itu negara Sabah dan negara Sarawak harus dan mesti bekerjasama untuk menuntut hak. Apa salah Dato' Dr. Jeffrey menggunakan parti daripada negara Sarawak, sedangkan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan sekarang menggunakan parti daripada Malaya? Mana satu yang kamu mau? Dari Malaya kah atau daripada Borneo? Begitulah perjalanan politik Dato' Dr. Jeffrey dalam perjuangannya untuk negara Sabah sehingga beliau dilabelkan sebagai katak ataupun Raja Katak ataupun King of Frog. Manakala Presiden PBRS iaitu Joseph Kuru pula telah mendapat jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga mantan Presiden AKAR yang sudah dibubarkan itu telah mendapat jawatan sebagai Speaker Dewan Rakyat Parlimen. Ramai yang mengatakan bahawa itulah tuah kepada mereka berdua kerana berjaya menghalang, memperbodohkan Dato' Dr. Jeffrey untuk mengetuai parti politik untuk membawa misi kebangsaan, iaitu misi mengembalikan kedaulatan negara Sabah dan maruah yang telah dipijak dan dihina oleh Malaya. Sebenarnya, semua pemimpin negara Sabah dalam Barisan Nasional boleh diibaratkan sebagai katak-katak yang dimasukkan dalam sebuah kuali yang kononnya membawa perjuangan Sabah dari dalam kuali tersebut. Walau bagaimanapun, keadaan kuali itu disediakan sedemikian rupa sehingga katak-katak dalam kuali ini berasa selamat dan selesa. Namun, suatu yang mereka tidak sedar adalah kuali tersebut perlahan-lahan dipanaskan tanpa disedari oleh katak-katak di dalam kuali tersebut. Mereka yang sedar akan cepat melompat keluar daripada kuali tersebut. Namun malangnya kaki mereka dipatah-patahkan sehingga mereka tidak bermaya. Manakala mereka yang tidak menyedari atau sedar tetapi tidak mau keluar dari kuali tersebut kerana takut berhadapan dengan perubahan, akhirnya mati tanpa sempat melompat. Perjuangan mereka pun turut mati bersama. Walaupun kaki Dato' Dr. Jeffrey dipatah-patahkan dengan memasukkannya ke dalam tahanan ISS selama 2 tahun 7 bulan, beliau tidak mati dan terus berusaha untuk memastikan kakinya sembuh di luar kuali tersebut. Kini kakinya sudah pulih semula dan beliau bebas menerokai dunia di luar kuali Barisan Nasional dan meneruskan perjuangan mendidik rakyat bangsa negara Sabah untuk memahami hak-hak negara Sabah yang sekian lama telah dicabul, dihina dan ditindas. So apa sekarang kau faham kah Musa? Oi Musa, kau jangan senyum-senyum sana. Jaga sana. Kami generasi muda negara Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik, lebih daripada 37 etnik, akan bangkit menentang kamu, akan mengusir parti UMNO yang berasal daripada Malaya dan semua parti-parti Malaya. Kami yang terdiri daripada pelbagai etnik, Kadazan Dusun Murut Rungus, Bajau, Bugis Sabah, Suluk Sabah, dan semua etnik yang ada di Sabah ini akan bangkit menentang kamu. Jangan kau pandai-pandai mau kasih buat versi yang untuk menakutkan kami lagi Tu tahun 2, tiada lagi tahun 2. Kau kasih musnah kau punya negara sih kau buat begitu. Macam kami tidak tahu siapa dalang di sebaliknya. Kamu juga tuh UMNO. Jangan kau macam-macam sana. Kalau ada jaga kau. Pukul kau sana. Dia tahu, dia pernah jadi timbalan menteri. Ketika itu dia baik betul sama Perdana Menteri ketika itu. Dia jumpa puji sana. Dia tidak buat apa-apa. Bila dia sudah keluar daripada Barisan Nasional, dari pekerjaan, macam-macam dia katakan. Saya tertarik untuk menjawab kerana adalah tidak patut. Apabila dia berkata, seolah-olah kita di Sabah ni, pemimpin-pemimpin Sabah, khususnya Barisan Nasional, duduk saja macam orang bodoh, tidak buat apa-apa. Tidak minta apa-apa. Oi Musa, itu betul lah, itu fakta, itu kenyataan. Kalau betul kamu ada buat, dari dulu lagi kamu sudah kaji, itu kan perjanjian Malaysia. Ini sampai sekarang tidak. Kau pula menafikan, kau menolak. Seolah-olah macam tiada perkara itu wujud. Kau tidak baca atau Malaysia Agreement yang itu artikel 8? Kau pandai English ke tidak? Dia tahu, dia pernah tahu. Saya katakan peruntukan saya untuk kerjaan negeri beribu-ribu juta. I will tell you one by one. You can come to my office or whenever I can give you a briefing. Berapa ribu juta kita terima? Woi Musa, kita cakap bukan pasal soal beribu juta. Kita mau cakap pasal billion.
kita punya pendapatan untuk tahun lepas ya mau 60 bilion, tapi tahun lepas hujung tahun kita hanya dapat lebih kurang tidak silap 3,5 bilion saja. Mana kau simpan utak kau? Mau buat jalan raya pun sudah mau 10 juta. Lain lagi mau buat bangunan untuk kerajaan, mau beri peruntukan untuk jabatan-jabatan. Kau pikir cukup kah tuh? Mana kau simpan kau punya utak nih? Di kepala lutut kau. Patutlah begini Sabah. Pudu pula kau nih. Satu. Kedua, saudara yang berhormat, pada hari ini bahwa ada 6 menteri penuh yang berasal dari Sabah, MP Sabah menjadi menteri penuh yang memegang portfolio yang penting di dalam negara ini. Saudara? Musa, itu baru saja tahu. Selama nih berapa jawatan diberikan? Tapi ini bukan soal jawatan lah. Oh ini bongok betul. Jawatan ada 6 pun, tapi tidak mampu untuk mengkaji ini perjanjian Malaysia, tidak mampu menyelesaikan masalah di Sabah. Apa guna? Itu hanya boneka saja, hanya untuk menyedapkan mata. Tidak guna apa kalau semua jawatan diberikan, tapi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi negara Sabah. Masih banyak lagi lah. Itu masalah. Kalau dulu boleh katakan mungkin 1 saja atau 2 saja. Sekarang 6 portfolio menteri luar bandar yang memegang provinsi beribu juta, menteri luar negeri atau luar, very important portfolio, menteri kerjaan tempatan, very important portfolio. Duduk dulu, Yuansa. Tuan Speaker, duduk. Saya penuh ada. I want to make clarification. You duduk dulu. Tuan Speaker. Yes. Kau duduk, saya buat clarification ni. Kau duduk. Bingkur, sila duduk dulu. You sit down first. After that I listen to you. Nanti saya panggil. Yang hormat. Kau cakap bohong saya. You mislead this Dewan. Ini ada Kau peraturan pura-pura di cakap pandai-pandai. Apa kau pandai? What are you doing? Apa yang kau tahu? Tuan Speaker. You give it a chance. You pernah dalam kerja. You pernah lead Yayasan Sabah. Apa you buat? Macam apa you pikir terbang macam pandai? Kita selama ini kita biarkan. Kita biarkan saja. Pasal adik you talk. Tapi when you talk nonsense, yang hormat, oleh karena dia sedang bercakap, sedang memberikan saya punya ucapan. You mislead this Dewan. Yang hormat, nanti yang hormat akan duduk. bagi laluan. You mislead this Dewan. Seolah-olah you kerja negeri order me to sit down. Okay, this is a Dewan. Seolah-olah kerja negeri tidak beri apa-apa. Dewan ini tidak boleh kau buat begitu. Go sit down. Yang hormat Bingkur. Dewan by ini. Yang hormat. Point of order 45E. While a member is speaking, all other members shall be silent and shall not make interruptions. Done. Yang hormat Bingkur. You jangan mislead Sila duduk dulu, nanti saya akan panggil. Kita sebagai Ketua Menteri, sebagai menteri-menteri, kita sudah berhubung, kita setiap berjumpa dengan Perdana Menteri, dengan timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri berkenaan, supaya meminta peruntukan, meminta proyek, supaya diberikan kepada kerajaan negeri Sabah. Beribu-ribu juta. Saudara ahli yang berhormat, bahwa kita spend berapa ribu juta on pelajaran, berapa ribu juta kita spend on pendidik, on kesihatan dan lain-lain kementerian, termasuklah keselamatan. Pura-pura tidak sedar, bercakap seolah-olah we got nothing, seolah-olah kerjaan negeri tidak mendapat apa-apa pun daripada kerjaan pusat. Very wrong. You mislead this Dewan. Adakah you pikir orang semua ini bodoh? You pernah jadi ahli timbalan menteri, you pernah jadi yang berhormat, you pernah berjumpa, ketika itu tidak pernah you bawa macam apa yang katakan oleh ahli berhormat daripada Pantai Manis. Kebanyakan you bercakap itu menyalah undang-undang, tapi kita pun tidak mengambil tindakan. You berjumpa dengan Sultan dari Filipina, kita tahu, I got all your picture, I got everything, but I don't take action against you yet, because biarlah tidak apa, tapi jangan cakap lebih-lebih, jangan cakap bohong, don't mislead this Dewan, and don't think that we are stupid, seolah-olah we are sitting down here, we do nothing, and kau saya yang pandai, kau saya yang cakap. Do you know that I almost met every man yang merupakan Perdana Menteri? Do you know that? When I met him, she listened to me, when I asked him, she gave to me. Apa kau cakap? Unfortunately, you cannot do it, but I can do it.
Sebagai Ketua Menteri Sabah, I have the privilege to see him, to meet him, to talk with him, to ask him. Said, okay, do you know that Yang Amat Mohon Perdana Menteri, apabila saya bercakap dengan beliau, meminta dia dengar, apa Musa, apa lagi mau? Okay. So, you don't mislead seolah-olah Perdana Menteri, seolah-olah pemimpin pusat tidak mengindahkan Sabah, menaktirikan Sabah, tidak peduli dengan Sabah. Bohong, tidak betul. You're wrong. So you don't mislead this Dewan kepada wakil-wakil rakyat yang muda ini. Kadang seolah kau marahkan kerja pusat karena kau tidak ada apa-apa. Coba besok kau jadi menteri, kota menteri. Apa kau cakap? Kau punya sampai langit. Cakap pura-pura, kita biarkan. You must know, I don't against you. I don't come up, I don't talk with you. I don't marah you. Saya rasa never give you chance to talk. Tapi apabila you cakap melebih-lebih, cakap tidak serba bikin atau cakap tidak betul, then it's wrong. You better stop all this nonsense. Mau review. Apa kamu review? Mana satu satu law yang kamu boleh review? Tidak payah Ketua Menteri. Mana satu kamu boleh review? Apa yang kamu review? Kau cakap bohong. Peringkat 6 dalam IGC. Apa IGC? Ada dalam rekod. There's no provision. We are in Malaysia. Apa kamu mau review? Apa bilang kita hilang otonomi? Kita masih kuasa tanah, kita masih kuasa hutan, kita masih kuasa immigration. Apa kamu bilang kita hilang otonomi? Oh ya kah? Yes. Oh baru kau tahu. Wah. That's when you are very ignorant. Kenapa? That's why sometimes you baca. Okay, I ask you one simple question. Boleh. Tanya. Baru-baru ini saya dengar ini pengkajian semula apa ini the privileges of ini wakil rakyat gaji apa tidak dapat diputuskan karena mau rujuk kepada Kuala Lumpur lagi, betul tidak? Apa? Gaji apa? Gaji apa? Apa juga? Saya bayar bonus, saya bayar gaji, saya tidak pada refund ke Kuala Lumpur. Apa yang pengkajian semula gaji dan privileges YB tidak boleh diputuskan sebelum mau rujuk tidak. Oh, salah kamu selidiki di Dewan tidak. Saya mau berhemah. Jadi saya mau berhemah. It's nothing to do with Kuala Lumpur. Karena duit itu adalah datang daripada duit kerja negeri. Do you understand? Kalau duit itu datang daripada pusat, then I have to get permission from pusat. Kalau duit itu datang daripada saya duit daripada kerja negeri, I don't have to ask pusat. I ask you another question. Yes. Speaker, siapa yang melantik kamu jadi ketua menteri? I ask you another question. Yes. Speaker, siapa yang melantik kamu jadi ketua menteri? I ask you another question. Yes. Speaker, siapa yang melantik kamu jadi ketua menteri? I ask you another question. Yes. Speaker, siapa yang melantik kamu jadi ketua menteri? Mahathir. Siapa? Mahathir. You are silly question. Very silly question. Yang berhormat Bingkor. Tuan yang terutama. Bukankah dipilih oleh Perdana Yang berhormat Bingkor. Ya. Yang berhormat Bingkor. Tidak melalui pelembagaan kita. Yang berhormat Bingkor, sila duduk dulu. Mengikut constitution. Saya mau jawapan itu. Ya, duduk dulu nanti. Yang berhormat boleh tanya. Mengikut perundangan negeri Sabah, the leader who command the most seat in the assembly shall be the chief minister. And that leader happened to be, thanks God, saya. Bukan Datuk Najib. Sebelum itu, saya jumpa Tuati. Dalam 9 tahun 6 ketua menteri, siapa yang lantik? Siapa? Tuati. Kuala Lumpur kan? Tuati. Ya, jadi itu Tuati saya boleh ribut siapa appointment atau Dewan Undangan ini tidak akan mengandung Perdana Menteri karena kita ada constitution, kita ada perundangan. Untuk repeat sekali lagi, the party who has the most seat in the assembly, the leader of the party should be the chief minister of Sabah. Betul atau tidak? Jadi Tuan Speaker, tidak payahlah
No, ahli yang berhormat. Tidak payah Saya mau- kasihan. You don't have to Saya lose your sebenarnya temper. ahli yang berhormat dari Bingkur. Sebenarnya saya tidak marah sama Yuni. Tidak marah dan saya tidak ambil kira lah. Pasti saya tahu kau suka cakap saja. Saya tahu. Jadi teman, biar aku cakap. Pasal you are, with your respect. Ini dengan izin, Dewan. you tidak happy, kau marah juga, kau apa. Dia said, let him talk lah. Tapi kadang-kadang I have to answer. I have to make clarification. Pasal you cakap bohong, tidak betul. Dan kau make seolah-olah kami ini Macam ini kami Yang berhormat, kalau begitu, yang berhormat Bingkur, coba Menteri Sabah duduk dulu. Yang berhormat Bingkur, duduk dulu, off the mic dulu. You're wrong. You insult us. Bukan saya marah kerajaan negeri. You insult us. As Saya that as a bukan chief attack minister, kerajaan negeri. as that I'm chief minister, I'm useless. I don't do anything. As a chief minister, I don't ask anything from the prime minister. As a chief minister, I don't need to talk to the federal. You don't know. I talk, I discuss, I ask. You don't like me because I am Jeffrey Kitingan. No, I don't like you. Oh, never. You must know. I have no problem. No. To me, Jeffrey Kitingan is nothing to me. I know you. To me, you're nothing. It's okay. You're my friend. I met you. It's okay. I don't feel threatened by you. No. Tapi what I don't like, you mislead this Dewan. What I don't like, you telling lies. Tidak betul, cakap-cakap itu bohong. Yang satu, you menghina kami sebagai jamaah menteri, saya sebagai ketua menteri, seolah-olah kita dihina, kita tidak kasih, kita miskin, kita usaha. Kau tahu apa yang kami buat selalu? Kau tidak tahu. What do you do? That's why I said, I will invite you. Never mind. Kalau kamu saya briefing, I will brief you what we have been doing. How much money we are getting? How much money we have to the people? How much money given to the rural people? How much money kita kasih itu? Beribu-ribu juta. You close, bila kau berjalan, you nampak jalan raya. Jumpa ketua menteri. Tahu kadang-kadang kau tutup mata. Kadang-kadang saya tahu kau tutup mata ni. Kau tutup mata. Perempuan kau tengok. You don't see the road, you don't see the building, you close your eyes. Janganlah begitu. Yang kau tutup kau telinga. You don't be like that. Be a gentleman. Kalau kau buat bagus, oke, you buat bagus. Tapi kalau kau ada tagur, you tagur, ada yang bilang ini tidak kena, it's okay. Tapi the way you talk, very extreme. Seolah-olah nothing is done. We are very slow. Bohong ini tidak betul. Tuan Speaker, saya mohon lebih baik boleh saya bincang sama yang amat berhormat. Boleh. Yang amat Bingkur. Bukan di sini lah. Boleh. You can come and see me. So you better, but I don't want to talk nonsense. Oke, Yang amat Bingkur. Terima kasih. Teruskan, Ketua Menteri. Yang amat Ketua Menteri telah pun menjelaskan perkara mengenai yang apa yang telah dibangkitkan oleh Yang amat Bingkur. Yang amat Bingkur teruskan dengan subjek yang lain. Teruskan Yang amat. Oke. Saya bagi 10 menit lagi. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Sebenarnya Wakil daripada Bingkur, Amat bertunggu. Tuan Speaker, saya minta ingin. Saya tidak bagi. Oh tidak, saya bagi sajalah. Oh ya. Bagi. Terima kasih. Amat Tunggung. Yang berhormat Bingkur. Tadi yang berhormat dari Bingkur ada menyatakan bahwa perjanjian petroleum ini tidak sah dan we shouldn't ask for 5%, 10%, 20%. Saya ingin bertanya, ataupun adakah yang berhormat dari Bingkur setuju atau tidak kalau buku jingga ada menyatakan ataupun permintaan dalam buku jingga, cadangan dalam buku jingga itu yaitu 20% ridiculous ataupun kerja bodoh. Ini saya daripada Bingkur. Itu penanganan Yang amat Bingkur tidak semestinya tepat. Itu pandangan pribadi dia saja. Teruskan Yang amat Bingkur. Maksud saya, apa yang dicadangkan oleh PR ataupun Pakatan Rakyat juga kerja bodoh. Sama lah itu, dia tahu lah itu. Oke, teruskan. Bingkur. Ya, betul. Tuan Speaker, saya hanya mencadangkan supaya kerajaan negeri memeriksa kedudukan kita dari segi kesaksian perjanjian minyak. Nah, Mau diperiksa? Ya, Pak. Apa lagi mau diperiksa? Saya tanya, sama ada Apa lagi mau diperiksa? Periksa apa? Memeriksa kesaksian perjanjian minyak yang ditandatangani pada 14 hari bulan Jun tahun 76. Saya kasih tahu. Saya open, kita bincang. Boleh periksa itu? Kita bincang. Oke. Kita open. Kita bincang. Jadi dengan itu Tuan Speaker, saya ingin
Tuan Speaker, saya Mentunggung. Saya minta, tadi saya bertanya, setuju atau tidak? Ya, setuju dengan pendapat Mentunggung. Berarti, apa yang Pakatan Rakyat buat itu kerja bodoh juga, ataupun tidak sah? Ini Tuan Speaker, Tuan Speaker, ini Bingkora. Yang Menteri apa? Habis surat. Kalau ini Bingkora, sudah banyak kali ini Ketua Menteri cakap, dia masih tidak paham. Biarkan ya, Speaker ini YB Tempur 5 bercakap. Sila.